Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil 'azim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Qala alaihi salatu wassalam, Man ahya sunnati faqad ahabbani, man ahabbani kana ma'i fil jannah, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sadaqallahul aliyyul azim, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih izinkan kita untuk berkumpul dan menjalankan kuliah seperti biasa. Alhamdulillah. Belah Penang masih tak boleh buka lagi. Jadi syukurlah belah Perak ni boleh buka, boleh kuliah. Jadi kita dapat semarakkan majlis ilmu di kampung kita, di tempat kita, di mana satu majlis ilmu ni kata ulama akan menghapuskan 1000 majlis-majlis maksiat. Majlis-majlis maksiat dengan menghidupkan majlis ilmu, majlis zikir, majlis yang ada ingat pada Allah dan Rasulnya, akan menghapuskan 1000 majlis yang penuh dengan kelalaian. Jadi mudah-mudahan dengan berkat daripada majlis yang kita buat pada malam ini dapat menghapuskan semua majlis-majlis maksiat dan kelalaian yang lain, serta menjadi asbab terangkatnya bala ke atas kita. Ni kira bala lah. Bala ni bila dia mai, dia tak kira soleh ke tak soleh, dia kena semua. Tak kira baik tak baik, semua akan kena. Jadi bila dah kena, dah turun tu, kita pakat-pakatlah meningkatkan iman dan amal kita dan memohon kepada Allah supaya bala ini diangkat kembali, dan kita dapat meneruskan hidup seperti biasa tanpa ketakutan. Lah ni dia ada 2 jenis takut. Ada orang takut dengan virus, itu golongan pertama. Golongan kedua takut kena saman. Dia tak takut virus. Dia tak takut virus, dia takut kena saman. Tu lagi haru dia berkata. Kan? Kalau kena virus positif, dia duduk rumah 14 hari, betul elok. Kan? Kalau kena saman RM1000. Kalau satu family 7 orang, 7,000. Satu kepala 1,000, tu nak cari duit mana kan? Tu pening kepala. Baik. Kita di muka surat 51 tu. Saya pakai kitab ni. Di bab nombor 12 tu mengenai cincin. Pasal selipar ni'al dah selesai dah. Baik. Berkenaan dengan cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama dan paling utama, kita betulkan dulu niat kita duduk dalam majlis untuk sukakan Allah Subhanahu wa taala, nak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membaca tentang Rasul adalah satu amalan yang sangat mulia, sangat berkat, sangat berkat. Jadi ulama-ulama sering berpesan, banyakkanlah bercerita tentang Rasul. Termasuk bercerita tentang Rasul ialah pembacaan Syama'il Muhammadiyah, menceritakan tentang peribadi, tentang Nabi punya perwatakan, tentang diri Nabi, tentang ciri-ciri yang ada pada diri Nabi, pakaian, apa cincin, apa semua ni. Ni semua termasuk dalam bab menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan antara fadilatnya ialah Allah akan memberi keberkatan kepada pembaca, pendengar dan tempat tersebut. Jadi mudah-mudahan dengan pembacaan Syama'il ini kita dapat dengar, menambahkan lagi cinta dan rindu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling kita harapkan ialah perhatian daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab di akhirat nanti tuan-tuan, tak ada siapa dah boleh tolong kita. Termasuklah semua nabi-nabi
kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW beritahu umat manusia ni akan bertemu dengan semua nabi-nabi. Mereka akan jumpa dengan Nabi Adam, jumpa dengan Nabi Idris, jumpa dengan Nabi Nuh, jumpa dengan Nabi Musa, Nabi Isa. Semua nabi-nabi mereka minta pertolongan. Tetapi para nabi yang diminta pertolongan daripadanya pun berkata, aku pun tak tahu apa nasib aku nanti. Aku pun tak tahu. Hang minta tolong kat aku pun tak tahu apa jadi kat aku ni. Pilah minta kepada nabi yang seterusnya. Pi kat nabi yang seterusnya pun jawab benda yang sama. Hang pilah dekat seorang lagi nabi ni. Pi kat nabi yang seterusnya, depa pun jawab yang sama. Akhirnya kepada Nabi Isa alaihi salam, dia kata apa? Aku pun tak tahu apa nasib aku. Hang pi tanyalah tu Sayyidul Mursalin. Pilah minta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah seorang nabi yang menyimpan doa makbulnya. Setiap nabi-nabi ada diberi doa makbul. Apa saja minta Allah bagi. Tapi Nabi Muhammad SAW menyimpan doa makbul tersebut untuk digunakan di padang mahsyar, untuk membantu umat Nabi. Nabi-nabi yang lain pakai habis dah di dunia. Nabi-nabi yang lain pakai habis di dunia. Jadi bila sampai di padang mahsyar, mereka kata, aku pun tak boleh nak tolong hampa dah. Pilah minta kepada Nabi Muhammad SAW, kerana pada diri baginda masih mempunyai berbaki talian hayat dah. Tu talian hayat. Berbaki talian hayat tu pergi minta. Maka Nabi SAW pun orang pakat mai dekat baginda dan memohon kepada baginda supaya permohonan mereka masa tu ringkas ya. Mereka minta supaya mulakan hisab. Sebab apabila dibangkitkan manusia daripada kubur, Allah Subhanahu Wa Taala biak manusia ni di padang mahsyar. Biak tak buat apa-apa. Biak Dan dibangkitkan manusia ni dengan pelbagai keadaan. Ada yang dibangkitkan dengan perut dia buncit, penuh dengan nanah, penuh dengan ulat. Ada yang dibangkitkan berkepala khinzir. Ada yang dibangkitkan dengan mulut dia penuh dengan api. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan sangat-sangat busuk. Ada yang dibangkitkan dengan wajah yang berseri-seri. Semua ni akan dibangkitkan dan akan dipisahkan. Ada 7 golongan. Allah Subhanahu Wa Taala akan perintahkan malaikat supaya pandu mereka ni pergi duduk di satu tempat. Ada 7 golongan. Kita biasa baca hadis tu, kan? Imam yang adil, kan? Pemimpin yang adil, orang yang sering ulang alik ke masjid. Masjid surau, kalau kita di sini surau lah. Ulang alik 5 waktu. Pemuda yang menangis di waktu malam mengenangkan dosa-dosa dia. Dalam hadis tu sebut pemuda, sebab orang muda ni dia susah sikit nak menangis kerana dosa dia. Kerana dia rasa masih muda. Nanti tua baru taubat. Jadi dalam hadis tu menyebut pemuda. Pemuda dapat fadilat tersebut. Bagi orang yang muda, dia banyak menangis akan dosa-dosa dia pun termasuk. Dan orang yang bertemu dan berpisah kerana Allah. Macam kita lah ni, kita bertemu dan berpisah kerana Allah. Pasal satu saja tujuan kita berkumpul sekarang ni, ialah untuk duduk dan dengar pembacaan kitab. Yang menyebabkan kita berkumpul sekarang ni ialah Allah dan Rasul. Bukan pasal saya nak jual mesin ayam ke, saya nak jual pisang ke, ataupun kita nak bincang apa, kita nak buat satu syarikat ke. Dah. Semua yang datang ni kerana Allah dan Rasul. Kalau ada niat yang lain, betulkan sekarang lah. Kan? Tak ada kot. No. Semua main kerana Allah dan Rasul lah. Main sembahyang maghrib kerana Allah. Kan? Bila duduk dalam majlis, kan, pun kerana Allah dan Rasul juga. Dan berpisah sekali pun, balik ke rumah masing-masing kerana Allah dan Rasul. Jadi termasuk dalam 7 golongan yang disebut oleh Nabi SAW. Orang Islam yang bertemu, berpisah kerana Allah. Dia termasuk dalam 7 golongan. Yang mana 7 golongan ni ketika dibangkitkan di kubur nanti,
di padang mahsyar dikumpulkan, dia akan dipisahkan. 7 golongan ni akan diletakkan di bawah arasy Allah. Arasy Allah ni duduk di langit, dan akan didekatkan, dekat dengan kita. Dan akan ada sebahagian ada naungan arasy, sebahagian yang lain tak ada naungan arasy. Bila tak ada naungan arasy, dia terus dengan matahari. Dan dalam hadis dinyatakan kepanasan di padang mahsyar tu umpama matahari satu jengkal di atas kepala kita, seperti matahari duduk sejengkal atas kepala kita. Sangat-sangat panas, dengan keadaan-keadaan masing-masing. Bangkit daripada kubur tu mengikut amalan masing-masing, lepas tu berimpit, berpeluh, panas, belengah melekit, lapak dahaga, semua ada. Jadi yang 7 golongan ni, mereka ni selesa sikit, diasingkan, didudukkan di bawah arasy Allah yang ada bayang-bayang, jadi tak kena matahari panas tu. 7 golongan tadi tu, boleh buka hadis dia. Jadi dikumpulkan di situ dan tunggu selama beribu-ribu tahun, tuan-tuan. Tunggu tak buat apa-apa. Tunggu buat apa ni? Berkumpul tak tahu apa. Tak ada TV, tak ada apa, tak ada show, tak ada kuliah, tak ada apa. Duduk tengok saja. Lama. Akhirnya orang-orang tak tahan. Tu yang depa pi setiap nabi-nabi ni. Depa pi minta tolong daripada nabi-nabi, minta tolong, angkatlah bala ni daripada kami tak mampu, tak tahan dah ni. Lagi-lagi geng hak duduk dekat yang tak kena naungan arasy tu, panas dengan apa-apa semua. Nak mati tak boleh dah, mati dah. Kan? Dahaga lapak kita 4 jam lapak dah. Kalau duduk sampai beribu tahun, dia punya lapak dia tu tak tahu macam mana. Kan? Jadi dia pun minta, nabi-nabi semua kata tak boleh. Aku pun tak tahu apa nasib aku. Akhirnya minta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun terus sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud tak bangun-bangun. Sampailah Allah wahyukan kepada baginda, irfa' raksik, angkatlah kepalamu ya Muhammad. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, minta apa yang kamu nak. Nabi SAW ni satu teknik lah, satu teknik cara Nabi SAW, orang kata pujuk lah, macam pujuk lah. Padahal Allah ni tak boleh kita bandingkan dengan manusia, tapi nak bagi mudah faham, kita guna bahasa kita. Macam pujuk lah, nak pujuk ataupun nak minta sesuatu hajat yang sungguh-sungguh ni, Nabi akan sujud tak bangkit dah, sampai Allah hantar apa malaikat utusan pujuk, nak apa habaq lah. Macam tu baru angkat kepala. Jadi Nabi SAW pun menggunakan kaedah yang sama di padang mahsyar nanti. Dan apabila Nabi SAW disuruh bangun, maka Nabi SAW pun minta kepada Allah, ya Allah, kesiankanlah umatku, mulakanlah hisab. Mula hisab baru nak mula hisab. Jadi tuan-tuan, keadaan kita selepas mati ni tuan-tuan sangat-sangat dahsyat. Kita ni duduk dalam zon selesa, makan minum semua cukup. Rumah kita selesa, ada aircon, ada kipas, ada katil tilam yang empuk. Dan bila mai corona apa semua, kena sekatan ni sekatan tu, duit semakin berkurang. Ada orang dia tak mampu nak hadap, sampai dia bunuh diri, tuan-tuan. Kalaulah dia tahu bahawa apa yang dia hadap dekat dunia ni sebenarnya apa pun tak ada, sikit pun tak dapat nak, orang kata, menyamai kedahsyatan, kesusahan selepas mati nanti. Di dunia ni teruk macam mana pun ujian pada kita, habis-habis pun mati, tulas. Tapi selepas mati punya masalah, tuan-tuan, dia tak ada penghujung. Kalau di dunia penghujung dia mati, tak ada makan mati, tekanan perasaan mati, kena penyakit mati, habis-habis mati. Tapi selepas mati dibangkitkan, masalah tu dia tak boleh nak lari. Nak lari tak boleh, nak mati tak boleh.
Tu Allah kata dalam Al-Quran, fa aina tadhhabun, hampa nak lari mana? Ni Allah tanya, Allah cakap dalam Al-Quran tu, fa aina tadhhabun in huwa illa dhikrun lil alamin. Ayat Quran, fa aina tadhhabun, hampa nak pi mana? Tak boleh pi mana, kan? Mati ni kena tangkap. Malaikat keliling kita tangkap, hang nak pi mana? Setiap apa yang kita buat semua akan ditanya oleh Allah. Khairun yarah, syarrun yarah. Setiap yang baik kamu akan diperlihatkan, setiap yang jahat kamu akan diperlihatkan. Jadi kita ada lagi baki-baki umur di atas muka bumi ni. Kita tak payahlah lagi dah, dengan kemanisan-kemanisan dunia yang sementara. Dunia ni dia serupa macam kita makan. Bila kita makan, bila kita puasa, rasa macam nak beli satu bazar tu. Dia punya tamak nafsu dia tu. Tapi bila buka puasa, minum yang segelas, makan nasi 2-3 mulut saja, lepas tu dia kenyang. Hak dua-dua lepas tu siapa nak makan? Habis. Buang membazir macam tu saja. Itulah hakikat dunia, tuan. Kalau boleh ni, kita nak jadi YB, kan? Kita nak jadi menteri, kita nak jadi raja. Kalau boleh kita nak beli tanah ni beribu-ribu ekar. Kalau boleh kita nak emas ni beribu-ribu kilo. Kalau boleh lah. Tu yang ulama kata anak-anak Adam ni dia tidak akan, apa orang kata, cukup. Yang akan mencukupkannya hanyalah tanah kubur. Bagi satu gunung emas kat dia, dia nak gunung emas yang kedua. Dan salah satu tanda kiamat disebutkan dalam hadis ialah apabila seseorang diberi 10,000 dinar emas, dia akan marah kerana tak cukup. 10,000, kita cuba kira tengok 10,000 tu berapa. Lah ni satu dinar emas bersamaan 4.25 gram, tuan-tuan. 4.25 gram, darab hari ni punya emas RM263 1 gram. RM1,117 1 dinar. Kalau darab 10,000 bersamaan tu dia 1.11775E7. Berapa banyak tu? 1000 darab 10,000 jadi berapa juta? Rata juta, bilion. Kalkulator pun error, kan? Nabi SAW beritahu akan sampai zaman seseorang diberi 10,000 keping dinar emas, dia marah tak cukup. Akan sampai zaman tu. Ni berapa ni? Saya pun tak kerti nak tengok ni. 1.1175E7. Berapa tu? Syntax error tu. 10,000 darab 117 11 juta 170,000. 11,170,000. Sungguh tuan. Sungguh. Lah ni punya duit kopi 11 juta sikit, kan? Kalau main dengan dia terpadam tu. Apa bateri habis? Hello, test. Test. Dia longgar sikit. Lah ni punya rasuah dan sebagainya, tuan-tuan. 11 juta apa sangat? Rasuah daging kangaroo saja 40 ton. Berapa bilion, tuan-tuan, cuba kira. 40 ton bagi makan kangaroo ke orang. Hari tu orang buat lupa dah, kan? Makan balik daging macam biasa dah. Buat lupa dah. Hari tu duk kala semua orang takut nak makan daging, kan? Pergi kedai mamak penuh daging tak laku. Orang duk takut makan kangaroo. 40 ton, tuan-tuan, rasuah. 11 juta. Kalau lebih, mestilah lebih, kan? Sekali bagi berapa juta? Sekali buat masuk apa semua. Inilah zamannya. Diberi 10,000 dinar, marah tak cukup. Hang kena bagi lebih. Kalau ada aku bagi kat orang lain, kat company lain, macam tu, kan? Itu baru salah satu contoh lah yang berlaku di zaman kita. Baik, habislah cerita tu. Kita masuk ke bab mengenai cincin Rasulullah SAW.
Cincin dalam bahasa Arab disebut khatim, tuan-tuan. Khatim. Khatim ni, kita duk biasa sebut khatam kan? Khatam maksud dia penutup kan? Kalau Fatih, pembuka. Surah Fatihah. Surah Fatihah, surah pembuka. Kalau khatim, maksud dia penutup. Kalau Nabi SAW digelar sebagai khatamun nabiyyin. Dan bab yang awal-awal dia ada cerita pasal khatamun nubuwah yang ada di belakang Nabi tu. Cap, mohor. Kenapa dinamakan khatamun nubuwah? Sebab itu adalah cop yang menunjukkan Nabi SAW itu adalah Nabi yang terakhir. Tak ada lagi dah Nabi yang akan datang selepas baginda. Nabi Isa, Nabi sebelum Nabi Muhammad. Walaupun akan datang di akhir zaman, tapi sudah dilantik sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada perlantikan Nabi yang baru selepas Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa bila datang tak dilantik sebagai Nabi, sebab dia dah dilantik sebagai Nabi sebelum ni. Perlantikan baru dah tak ada dah. Dah tak ada. Jadi dinamakan khatamun nubuwah, cop mohor di belakang Nabi SAW. Baik. Cop mohor, kenapa cincin dipanggil khatim? Kenapa cincin dipanggil cop? Sebab pada zaman Nabi SAW, cop-cop kerajaan rasmi, cop-cop surat ialah menggunakan cincin. Kalau macam law, kita pergi dekat pegawai-pegawai kerajaan, dia akan sign, lepas tu dia ambil cop dia, tap pop dia cop, letak. Tu dia punya cop. Cop dia lah ni jenis boleh pegang, boleh cucuk, boleh tekan, tekak-tekak begitu. Kalau zaman dulu, cincin. Dia tak boleh ditiru. Dia akan sentiasa pakai. Dan cincin tu tak boleh terlepas. Tak boleh terlepas pada orang lain. Kalau terlepas kat orang lain, dia cop surat tu berkuat kuasa. Sebab tu cop mohor pada zaman dulu begitu berkuasa lah. Sangat-sangat berkuasa. Jadi Nabi SAW menggunakan cincin tersebut hanya untuk mengecop kertas ataupun surat sahaja. Nabi SAW tidak menggunakannya sebagai perhiasan. Tapi boleh tak kita pakai sebagai perhiasan? Boleh. Harus, hukumnya harus. Tetapi tidak sunnah. Kena faham tu. Kena bagi beza. Faham bagi beza. Habis tu, kalau kita ada cincin, kita pakai ke kita simpan? Kalau nak dapat pahala sunnah, simpan. Kalau nak pakai di jari, tak ada masalah. Tak ada masalah. Pun dapat pahala sunnah menyimpan cincin tu. Tetapi memakai, itu tidak ada orang kata fadilatnya sebagai perhiasan. Sebab Nabi akan pakai hanya untuk cop surat. Pakai cop. Buka balik, simpan balik dalam bekas yang khas. Dan Nabi SAW mempunyai seorang penyimpan Nabi punya cincin tu. Kalau Nabi nak tulis surat apa, Nabi panggil dia, mai sini saya punya cop. Dia pun bawa mai, Nabi pakai cop. Buka balik, letak balik, bagi balik. Jadi memakai sebagai perhiasan tidak ada fadilatnya. Tetapi kalau memakai dengan niat menyimpan cincin kerana meniru perbuatan Nabi, maka itu sunnah. Itu dapat pahala sunnah Nabi SAW. Baik, yang tu dia punya perbezaan dia. Serupa macam celak. Celak Nabi SAW ni pakai bukan untuk perhiasan. Setengah-setengah orang, dia pergi pakai celak, lepas tu dia pergi keluar. Orang lelaki lah, bukan orang perempuan. Orang lelaki, dia keluar, pergi semayang, pergi pasar malam, pergi maiden kan, pakai celak tebal. Orang tengok jadi takut. Sebab orang lelaki kalau pakai celak ni, dia nampak ganah, nampak garang. Orang perempuan pakai celak nampak comel. Orang lelaki pakai celak nampak garang. Jadi dia pakai celak kan, pi maiden, pi pasar malam apa semua. Cara itu tidak sunnah. Kerana Nabi SAW memakai celak bukan untuk perhiasan. Nabi bukan pakai celak dan keluar jumpa orang ramai. Tidak, tuan-tuan. Dalam hadis menyebutkan Nabi SAW memakai celak pada waktu malam untuk kesihatan mata. Nabi memakai celak dalam hadis Syama'il Muhammadiyah, celak ismit yang Nabi pakai.
Nabi pakai celak ismit di waktu malam sebelum tidur. Pakai 3 kali belah kanan, pakai 3 kali belah kiri. Tidur dalam keadaan memakai celak. Celak itu akan merawat mata, menerangkan mata, menumbuhkan bulu mata. Bulu mata kita ni, dia suka jatuh. Cukup waktu, dia gugur. Saat-saat gugur kan. Kalau orang kita kata, kalau gugur tu ada orang tengah duk teringat kat kita lah. Kan? Tu kepercayaan orang dulu-dulu lah. Tapi bulu mata ni memang selalu akan gugur. Jadi untuk menumbuhkannya kembali, Nabi SAW memerintahkan, menganjurkan kita untuk memakai celak supaya melebatkan lagi bulu mata kita. Sebab bulu mata ni dia menghalang habuk-habuk daripada masuk ke mata kita yang akan menyebabkan mata kita terkena jangkitan kuman dan sebagainya. Jadi sunnah memakai celak itu di waktu malam sebelum tidur. Kita duk dengar, Nabi pakai celak tu, kita pun pakai celak. Pakai celak pergi keluar jalan. Salah ke? Tak salah. Tetapi salah faham. Sekali orang ingat itu adalah amalan sunnah, padahal tidak. Orang lelaki jangan pakai celak pergi keluar. Garang kan. Dia jadi macam mana tu? Dia jadi macam satu aura yang gelap kan. Selalu kalau kita tengok cerita asal ada ajaran sesat ke apa ke, cerita TV1 ke TV2 buat cerita ajaran sesat, mesti kena pakai celak tebal-tebal. Nak bagi nampak garang, nak bagi nampak ganas. Sampai sinonim, sampai orang menganggap pakai celak ni ajaran sesat. Pakai celak je ajaran sesat. Kan? Jadi kalau boleh kita elakkan dan jangan apa orang kata, disabitkan sunnah kepada amalan tersebut. Sebab Nabi SAW memakai celak untuk kesihatan mata di waktu malam. Orang perempuan yang memakai celak di mata untuk perhiasan. Sama juga dengan cincin. Tetapi tuan-tuan, pakai cincin bila keluar sebagai perhiasan, dia tidaklah menimbulkan fitnah. Seperti mana kita orang lelaki pakai celak ni. Tapi kalau pakai cincin, dia keluar, tidaklah menimbulkan fitnah. Maka tidak ada apa-apa masalah. Setengah-setengah orang, dia nak ambil manfaat daripada batu-batu cincin. Sebab batu-batu cincin ni mempunyai manfaat-manfaat yang tersendiri. Batu-batu yang Allah cipta ni ada banyak dia punya jenis-jenis dia, dan ada dia punya kajian-kajian dia, rawatan-rawatan tertentu untuk merawat, untuk melancarkan darah dan sebagainya. Sebab saya biasa jumpa ada satu orang, dia doktor PhD bahagian kaji batu. Dia bahagian kaji batu. Dia buat main masa tu saya pergi jumpa, saya pergi ceramah dia, saya jumpa dia buat main macam-macam jenis batu. Ni batu daripada gua ni, batu daripada situ, batu akik lah, batu macam-macam jenis batu. Dan setiap tu dia kata ada khasiat-khasiat yang tertentu. Ada batu yang boleh tarik keluar bisa ulang pun ada. Dia kena batuk, kena batuk, lepas tu letak batu tu kat situ. Letak batu tu kat situ, sekali bisa tu keluar berbuih-buih. Keluar daripada tangan tu. Macam tu pun ada. Macam-macam ni. Kita tak tahu. Kita tak ada ilmu. Jadi ada setengah-setengah orang memakai cincin nak mengambil manfaat daripada batu tersebut sekiranya mujarrab. Mujarrab ni bahasa Arab. Maksud dia terbukti berkesan. Terbukti berkesan. Macam kita makan Panadol hilang demam, maka Panadol itu ubat yang mujarrab. Jarrib maksud dia cuba. Jarrib dalam bahasa Arab maksud dia cuba. Kalau tuan-tuan pergi ke negara Arab, tengok pakcik Arab tengah duk jual buah, sekali dia kata ta'al jarrib, dia kata jarrib. Jarrib kata ambil lah rasa. Kita pun ambil makan satu jarrib. Jarrib maksud dia rasa, cuba, mencuba. Jadi mujarrab maksud dia sesuatu yang telah dicuba, sesuatu yang telah dieksperimenkan. Dan mengikut pengalaman orang yang eksperimen, apa hasil dia. Contohnya, saya angkat saya punya emas, lepas jatuh. Jadi itu adalah eksperimen untuk melihat jatuh ataupun tidak bila saya lepas. Maka tengok jatuh, tuan-tuan semua menyaksikan ianya jatuh, maka mujarrab jatuh. Macam tu. Mujarrab kalau saya lepas dia jatuh. Dia kerana percubaan dan eksperimen buat jatuh. Okey. Jadi dia jadilah sesuatu yang mujarrab.
Jadi kalau orang cuba macam-macam herba ni, makan daun ni, mujarab dia penyakit perut. Makan daun ni, mujarab dia penyakit demam. Sebab itulah digunakan perkataan mujarab dalam bahasa Arab. Dan apabila dimelayukan, kita duk rasa mujarab ni pasti berkesan. Dan kita faham mujarab ni maksud dia pasti berkesan. Sebenarnya mujarab bukan pasti berkesan. Tetapi mujarab itu adalah macam mana kita nak kata, telah dibuktikan berkesan kan? Telah dibuktikan ke pengalaman berkesan. Lebih kurang macam itulah. Orang lain pakai berkesan. Mungkin mai kat kita tak berkesan. Lain orang, lain badan, lain dia punya ni. Sebab dari sudut perubatan, para ulama yang menulis kitab perubatan, ada ulama ni dia tulis macam-macam kitab kan. Ada kitab perubatan, ada kitab pasal fizik, ada kitab pasal matematik. Yang tulis tu ulama Islam. Dan antara yang banyak ditulis oleh para ulama ialah kitab disebut kitab tib. Kitab tib ni ialah kitab perubatan. Dalam salah satu kitab perubatan yang saya baca, tak silap saya, kitab Ibnu Qayyim. Dalam kitab tu beritahu, setiap penyakit yang turun di sesuatu kawasan, Allah akan munculkan ubatnya di kawasan sekitar itu juga. Setiap penyakit yang turun di sesuatu kawasan, Allah akan keluarkan ubatnya di kawasan itu juga. Jadi sebab itulah, kalau madu tuan-tuan, madu yang paling terbaik ialah madu di tempat kita. Sebab madu di tempat kita terhasil untuk merawat penyakit di tempat itu. Jadi ada orang dia kata, saya nak makan madu Arab lah, kan? Makan madu Arab. Tak salah makan madu Arab, bukan saya kata tak mujarab. Boleh juga. Tapi yang lebih mujarab, yang lebih mujarab kata para ulama ialah madu di tempatan. Kalau macam kita Nusantara, penyakit-penyakit Nusantara dirawat dengan madu di tempat kita, madu tualang, madu apa lagi di tempat kita, akasia lah, madu kelulut kan, madu tualang, madu akasia tempatan lah. Madu daripada pokok-pokok tempatan kita kan. Jadi kalau mai madu daripada China, daripada Arab, boleh mai, tak ada masalah. Tetapi kadar mujarab dia tidak sama dengan di tempat kita punya ubat yang keluar. Sebab apa tuan-tuan? Dulu mana ada apa orang kata barang daripada Johor sampai kat kita. Kalau Allah turunkan penyakit di Malaysia, ubatnya ada di Amerika, macam mana orang nak pergi berubat tuan? Dulu mana ada kapal terbang. Kalau dia nak pergi berubat naik unta tu, ya Allah, mati tengah jalan tak ada nak buat apa lagi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni menurunkan ubat mengikut kesesuaian manusia tu sepanjang zaman. Jadi kita kena ambil kira zaman daripada zaman Nabi Adam. Jadi sunnatullah, peraturan Allah terhadap alam ini daripada zaman Nabi Adam sampailah tidak berubah. Duk macam tu. Bahkan tuan-tuan, dalam perubatan moden sekalipun, hospital, modern, medik, modern science apa semua ni, mereka pun mengakuinya apabila kawan-kawan saya yang mengaji di luar negara, mereka duk kata, kalau belajar di luar negara ni susah sikit nak dapat tempat. Pasal apa? Mereka nak utamakan keluaran tempatan. Kerana apa? Keluaran tempatan ni merawat penyakit tempatan, yang mana lebih diperlukan, lebih urgent diperlukan di hospital-hospital dan klinik-klinik tempatan. Kalau belajar di luar, di India, penyakit-penyakit di India tak ada di Malaysia. Ni yang mereka kata, saya tak tahu. Ni mereka lah cerita pasal saya duduk dengan pelajar-pelajar medik apa semua, duduk sembang dengan mereka. Kan? Yang mana mengaji di Rusia, mengaji di Indonesia, mengaji di India, kena panggil lambat. Pasal mereka utamakan yang tempatan dulu. Kerana apa? Keperluan penyakit-penyakit tu di tempat yang berbeza tak sama. Hang banyak pengalaman apa merawat penyakit yang banyak di India. Contohnya, hari tu saya biasa pergi India, saya ada kena malaria. Kan? Jadi di sana bab malaria memang pakar. Pasal ramai yang kena malaria. Di sana nyamuk malaria cukup kuat. Sampaikan kami tidur kat dalam kemah pakai apa tu, kita panggil apa tu, kelambu. Pakai kelambu
Kelambu yang bukan kelambu yang hak sangkut, kelambu yang kita lepas tu terbuka. Dia macam plastik tu kan, terbuka, masuk dalam tu. Nyamuk tu dia melekat kat geling kelambu tu, dia korek dia masuk. Sampai lagu tu depan mata saya nampak. Punya sado. Dia nyamuk dia level lain punya di sana. Dahsyat. Saya pergi sana dulu kena malaria. Bisa kena. Jadi lain tempat, lain penyakit, lain ubat, lain pengalaman. Baik. Kembali kepada khatim tadi. Maka khatim Nabi dinamakan khatim dan cincin itu sebagai khatim adalah tujuan cincin itu pada zaman dahulu untuk mengecop sesuatu surat, untuk meletakkan cop mohor, mohor tertentu. Baik. Jadi kita baca beberapa hadis, ada 1 2 3 4 5 6 7 8 hadis berkenaan dengan cincin Rasulullah SAW. Baik. Hari itu saya pernah cerita bahawa ciri-ciri khas yang ada pada Nabi itu 2 sahaja. Ciri-ciri khas. Yang lain, Nabi SAW memakai benda-benda yang sedia ada di tempat Nabi. Tapi ada 2 benda yang Nabi sendiri design. Nabi sendiri yang design. Nabi sendiri yang apa orang kata, melalui wahyu daripada Allah, habaq dekat tukang, aku nak macam ni, hang kena buat macam tu. 2 benda saja. Yang pertama, ni'al, iaitu selipar. Itu sudah cerita kan, capal Nabi tu. Nabi minta dekat tukang kasut, buat macam ni. Tak mau macam lain. Nabi lah yang pertama sekali pakai 2 qibalain tu, yang saya cerita boleh masuk sampai 3 jari tu. Qibalain tu. Yang pertama ni'al. Yang kedua, khatim Nabi. Nabi punya cincin. Cincin Nabi pergi kat tukang, Nabi habaq, Nabi nak design macam mana. Design Nabi letak apa, Muhammad tu letak nama di bawah sekali. Muhammad, atas Rasul. Tengah tu Rasul, atas tu Allah. Jadi bila kita baca Muhammad Rasul Allah, baca daripada bawah naik ke atas. Kalau kita mesti kita baca daripada atas ke bawah, Allah Rasul Muhammad. Tapi kita kalau baca Nabi punya cincin, kita kena baca daripada bawah, Muhammad Rasul Allah. Pasal apa Nabi buat design macam tu? Kata guru kami, kerana Nabi nak mengajarkan kita semua adab. Daripada situlah ulama mendapat dalil bahawa kitab-kitab agama, Al-Quran, hadis dan sebagainya tak boleh letak di bawah. Orang kata, dulu mana ada Quran? Dulu Quran baca, mana ada Quran naskah? Orang kata, kenapa saya tak boleh letak di bawah? Nabi tak pakai Quran. Macam mana hampa boleh dapat dalil kata haram letak di bawah ni? Ada orang petikai tuan-tuan. Ada orang yang jenis semua benda nak dalil ni. Dia makan nasi goreng tak apa pula tak ada dalil. Tapi bila dia letak Quran di bawah, kita tegur dia marah balik kat kita. Mana dalil kata tak boleh letak Quran di bawah? Zaman Nabi Quran pun tak ada. Macam mana hang boleh kata letak Quran di bawah ni haram? Halal dengan halal haram ni mesti mai daripada Nabi. Dia pusing macam tu kat kita. Kita kalau tak ada ilmu jadi nganga lagu tu, tak apa letak pi kat lantai. Ngalah betul yalah. Tapi bila kita belajar, kita tahu. Bila saya tanya kepada ustaz-ustaz saya, apa dalil adab bahawa nama Allah itu mesti di atas, maka ustaz kami memberikan dalil cincin Nabi. Nabi itu seorang yang sangat agung pun meletakkan Muhammad duduk di bawah, Allah tu duduk di atas. Jadi menunjukkan Al-Quran mesti di atas. Dia punya ada dalam kitab fiqh, saya baca dalam kitab Umdatus Salik. Dalam kitab Umdatus Salik ada bagi tahu tahap-tahap kitab, susunan kitab. Yang duduk paling atas sekali mesti Al-Quran. Dan tak boleh, haram hukumnya meletakkan sesuatu di atas Al-Quran. Kita letak pen, letak pensel, tak boleh tuan-tuan. Hukumnya haram. Yang ni disebut dalam kitab Umdatus Salik. Umdatus Salik, Umdatun Nasik ialah kitab fiqh mazhab Syafi'i yang sangat terkenal di Mesir dan sering digunakan pakai oleh ulama-ulama di sana untuk mengajarkan fatwa dan sebagainya. Bahkan digunakan di Malaysia untuk rujukan fatwa. Jadi kita kalau ada Quran, tak boleh letak buku lain di atas. Walaupun buku tu buku hadis.
Hadis syama'il letak di atas, Quran di bawah. Tak boleh. Kena Quran di atas, hadis duduk di bawah. Dia ikut turutan. Bawah lagi kitab-kitab fiqh. Bawah kitab-kitab fiqh baru kitab-kitab bahasa, adab, nahwu, sorof dan sebagainya. Dia macam tu. Dia punya kena ikut peringkat. Jadi kalau kita duduk, kalau ada di rumah kita nampak Quran tu duduk di bahagian bawah, kita tolak, kita angkat dia naik, dia duduk di atas. Ataupun ada orang letak pensel ke apa ke di atas Quran, kita alihkan. Dalam satu hadis yang lain ada menyebutkan, jangan kamu menjadikan Al-Quran sebagai bantal. Hadis ni banyak makna. Hadis ni banyak sangat makna dia. Salah satu makna dia ialah tidak boleh meletakkan sesuatu di atas Al-Quran tu, sebab dia jadikan bantai. Termasuklah meletakkan tangan. Contohnya ni Quran ada di sini, kita tengah duduk buat kerja, kita letak tangan kita, biasalah lengah kan letak tangan. Kita letak tangan lagu tu. Itu pun ulama kata hukumnya haram, tak boleh. Letak siku saja. Quran kita letak siku, tak boleh. Kerana larangan Nabi dalam hadis tersebut menjadikan Al-Quran sebagai bantai. Apatah lagi kalau kita pergi bubuh dekat bawah bantai kita. Ada orang dia buh Yasin bawah bantai dia. Tak boleh tuan. Tak boleh. Letak di atas meja elok, letak di rak. Pasal dia takut ada hantu main kacau dia. Tak Yasin. Hantu ni kalau tak mau dia kacau, kita baca. Nabi ajak kan, baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, tiup kan, sapu satu badan. Lepas tu baca ayatul kursi. Dalam hadis menyebutkan sesiapa baca ayatul kursi sebelum tidur, Allah akan hantar malaikat mai jaga dia sampai subuh. Jadi tak ada jin, tak ada hantu boleh mai dekat dengan dia. Pihak kena yakin lah. Kalau dia tak yakin, malaikat tu lari naik balik kan. Ni dia duk pergi bubuh Yasin bawah bantai dia, duk kena kacau semua tu lah. Bahkan mendapat kemurkaan daripada Allah pula kerana membantalkan Al-Quran. Yang tu bab pasal Al-Quran tu lah. Dia punya dalil dia diambil daripada design cincin Nabi SAW ni. Jadi bila kita tengok tuan-tuan, bab berkenaan dengan ni'al, bab berkenaan dengan khatamun nabiyyin, khatim nabi, iaitu cincin Nabi, dia ada hadis yang banyak. Kalau tuan-tuan tengok bab-bab yang lain, hadis dia sikit-sikit je. Hadis dia macam hadis berkenaan dengan pedang Nabi, ada 1, 2, 3, 4, ada 5 saja. Kalau hadis baju besi Rasulullah, ada 2 saja. Topi perang Nabi, 2 saja hadis. Pasal serban ada 1, 2, 3, 4, 5 saja. Pasal kain sarung ada 4 saja hadis. Tapi mai tang ni'al, mai tang khatim, tang cincin, hadis tu jadi banyak. Kerana apa? Kerana 2 ini adalah satu ciri khas yang ada pada Nabi. Saya biasa cerita dulu, kalau tuan-tuan ingat, berkenaan dengan logo bentuk capal. Ianya telah digunakan oleh para ulama. Lama ni dah beratus tahun dah ulama dulu pakai. Ulama dulu pakai sebagai satu logo untuk memperingati Nabi SAW. Sebab itu bentuk yang khas. Jadi para ulama nak melakarkan wajah Nabi haram. Macam kita, kalau kita rindu kepada keluarga kita, kita buka telefon, keluarlah gambar family kita. Kalau orang dulu-dulu dia bubuh gambar keluarga dia dekat dompet, buka dompet nak pibuh minyak, nampaklah gambar lelaki, bini, apa semua kan. Yang tu kalau kita ni, kalau ulama dulu, mereka ni cukup sayang, rindu pada Nabi, nak bubuh apa? Sebagai peringatan. Nak melakarkan wajah Nabi itu haram. Walaupun kebanyakan mereka pernah melihat wajah Nabi. Kerana mereka ni rindu dan cinta pada Nabi, sampai dapat bertemu Nabi dalam mimpi. Pernah tengok, tapi nak melukis balik gambar Nabi itu haram, mereka tak berani nak buat. Tak boleh buat. Jadi macam mana nak mengubat rindu tu, ialah dengan melihat 2 ciri khas yang ada pada Nabi. Yang pertama, mereka melihat bentuk capal Nabi. Yang kedua, mereka melihat khatamun nubuwah yang didesain oleh Nabi. Ada tulis Muhammad, ada tulis Rasul, ada tulis Allah. Dan satu lagi, ada juga khatamun nubuwah punya logo tu, yang ada apa tu,
apa perkataan dia, sirru fa antal mansur. Pergilah ke mana yang kamu suka, kamu akan dibantu oleh Allah. Itu adalah yang diriwayatkan oleh para sahabat Nabi. Ada sahabat Nabi meriwayatkan itu adalah tulisan yang tertulis di khatamun nubuah di belakang Nabi. Kan? Fasirru fa antal mansur, tak silap saya. Berjalanlah, pergilah mana kamu suka, kamu akan dibantu oleh Allah. Itu pun ada juga ulama jadikan sebagai satu logo yang mana untuk memperingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cincin Nabi ini tuan-tuan, logo tu telah digunakan oleh kumpulan teroris yang kita kenal sebagai ISIS. ISIS tu yang duk di Syria, duk di Iraq, duk pi sembelih orang sana sini tu. Depa ni ajaran yang tak betul tuan-tuan. Depa ajaran yang tidak betul, jihad mereka tidak sah. Jihad mereka membunuh orang Islam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela golongan seperti ini. Bahkan Nabi dah bagi tahu di akhir zaman akan muncul golongan yang seperti ini. Dan para sahabat Nabi menggelarkan mereka sebagai kilabin nar, anjing-anjing neraka. Sahabat Nabi takut. Macam mana? Apa ciri-ciri mereka? Habaq mai kat kami supaya kami tak terpengaruh dengan mereka. Nabi SAW bagi tahu mereka itu sangat keras terhadap orang Islam dan mereka membiarkan penyembah-penyembah berhala. Dan itulah ciri yang ada kepada militan teroris yang ada pada hari ini, tidak diiktiraf dalam Islam sebab kerja mereka bunuh orang Islam saja. Hak orang kafir yang sepatutnya mereka nak pergi jihad sangat tu, mereka tak sentuh pun. Contoh macam ISIS tuan-tuan. Pasal dulu saya bekerjasama dengan PDRM dulu, duk buat pencerahan pasal ISIS, merata saya pergi. Pasal Bukit Aman minta buat talk pasal benda ni lah. Jadi bila kita tengok data-data mereka punya kes bunuh, kes apa-apa semua, hampir semuanya adalah orang-orang Islam. Mereka serang Syria, serang Iraq, serang Turki, bahkan Malaysia pun kena serang dulu tuan-tuan, di Puchong. Saya ingat lagi kes tu. Dan ISIS, mereka kata mereka yang bertanggungjawab atas serangan tersebut. Dan dikatakan ISIS itu datangnya daripada Indonesia, katanya lah. Tak melibatkan warga tempatan, katanya lah. Tapi saya kurang percaya. Mungkin tak mau bagi ni kan, tak mau bagi orang takut ke apa ke. Sebenarnya ISIS Malaysia ni pun ramai juga. Mereka pergi di Syria, mereka pergi ke Filipina. Dan negara-negara yang mereka serang tu negara orang-orang Islam, dan mereka membunuh orang-orang Islam. Jadi pelik. Apa jihad apa sebenarnya? Jihad apa? Bila kita baca balik dalam hadis, Nabi dah bagi tahu panji-panji hitam yang palsu. Sebelum datang panji hitam yang sebenar, ialah mereka-mereka yang akan membunuh orang Islam dan membiarkan penyembah berhala. Tuan-tuan bayangkan tengok Syria, Palestin, Jordan, Iraq, keliling tu, semua keliling tu, ISIS bunuh orang-orang Islam di situ. Dan mereka menguasai bandar-bandar di situ. Tengah-tengah tu, Israel. Mereka tak sentuh langsung. Padahal situlah orang kata Yahudi kan. Duk benci sangat Yahudi. Tapi yang mereka bunuh orang Islam di sekeliling tu. Jadi itu adalah membenarkan hadis Nabi SAW bahawa puak-puak ni akan datang. Dan apa yang menyedihkan tuan-tuan, mereka menggunakan logo khatamun nubuah Nabi tu. Cincin Nabi punya logo tu, mereka jadikan bendera. Tercemar tuan-tuan. Tercemar nama baik cincin Rasulullah SAW. Sehingga kan bila kita nak simpan logo cincin khatamun nubuah tu, orang ingat ISIS. Ada orang jual jam, ada logo Allah Muhammad Rasul yang mereka ambil daripada Turki, gambar tu. Orang ingat ISIS. Pasal logo sama dengan bendera ISIS. Dia jadi pening kepala kita tuan-tuan. Baik, baca hadis lah. Bismillahirrahmanirrahim. حدثنا قتيبة ابن سعيد وغير واحد عن عبد الله ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أنس ابن مالك قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق وكان فصه حبشيا
Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan cincin Rasulullah SAW dibuat daripada perak. Pengikat dia tu daripada perak, dan batu cincinnya, iaitu yang di bahagian atas ni, adalah daripada batu Habsyi. Batu Habsyi. Baik. Bila kita buka dalam syarah hadis ini, ulama-ulama bagi tahu batu Habsyi ini ada beberapa makna. Yang pertama, batu dia pengikat tu daripada perak asli lah. Tak boleh pakai mah haram orang lelaki pakai. Perak boleh. Bahkan perak mempunyai khasiat yang sangat tinggi, tuan-tuan. Khasiat yang sangat tinggi, dan juga dari sudut saintifiknya, perak ini adalah pembasmi kuman yang paling hebat, paling kuat sekali. Kalau tuan-tuan bisa dengar tentang larutan air perak, orang zaman-zaman dulu, zaman-zaman dulu, bila mereka pergi belayar, tuan-tuan, mereka bawa air dalam tong. Pasal air dalam laut tak boleh minum, masin. Jadi mereka nak belayar ni berbulan-bulan, kadang duduk di tengah-tengah laut, air kena bawa bertong-tong. Dan air akan rosak, tuan-tuan, berlumut dan sebagainya. Nak minum sekali jadi sakit perut, kena macam-macam penyakit, apa kolera lah, apalah, taun, apa semua. Maka mereka duk fikir macam mana nak reserve air tu supaya tidak jadi rosak. Maka mereka buat, zaman dulu punya cerita ni, mereka buat macam-macam kajian lah. Macam mana kalau kita bubuh ni, bubuh tu, bubuh ni, bubuh tu, semua tak jadi. Akhirnya mereka melepaskan logam daripada perak. Ketulan-ketulan perak mereka lepas masuk kat dalam tong air. Dan apa yang berlaku ialah air tu jernih, tuan-tuan, sampai kesudah dia tak jadi apa-apa. Dia tak jadi lumut, tak jadi kotor, tak berubah rasa. Start daripada situlah. Dalam kitab-kitab perubatan zaman-zaman dulu, kitab-kitab ulama pun ada. Kitab-kitab apa Ayurveda pun ada. Kitab apa perubatan Cina, perubatan tradisional Cina pun ada. Perubatan-perubatan tradisional, bila dapat tahu kata perak ni dapat membasmi kuman, pakat-pakat jadi apa orang kata ubat yang sangat-sangat terkenal pada zaman dulu. Kalau kata ada terkena macam luka ke apa ke, mereka akan ambil dirham. Dirham tu daripada perak, tutup. Satnya lagi dia ni balik, apa orang kata, sembuh balik. Kuman-kuman pun tak merebak. Sat saja, nak dijadikan sebagai pembunuh kuman. Lebih kuat daripada gamat. Lah ni kita di belah tempat kita pakai gamat. Kalau zaman dulu mereka pakai daripada perak saja. Dan di dunia moden kita ni, tuan-tuan, orang mula menggunakan semula larutan air perak ni untuk dilakukan rawatan. Di dalam hospital pun ada pakai larutan air perak. Dia panggil colloidal silver. COLLOIDAL, colloidal silver. Dia larutan air perak tu mereka akan guna untuk disinfect. Kalau macam ada luka ke, ataupun mereka nak, apa orang kata, nak hilangkan kuman di tempat, mereka spray saja benda tu. Kalau tuan-tuan bisa tengok, ada satu produk saya jumpa, apa nama, Shokubutsu ke apa, dia sabun, tuan-tuan, sabun, dia syarikat sabun, tapi dia tulis kat situ silver protection. Ada, Mamu ingat ya? Mamu kan? Tak ingat? Ada satu produk tu, kalau pergi Maidin ada orang nampak, dia tulis tu silver protection. Bila saya buka tengok dia punya ingredient dia, ada larutan perak di situ. Apa? Shokubutsu bukan? Saya tak ingat nama apa, tapi ada silver protection. Bila saya tengok ada larutan perak, digunakan untuk membasmi kuman. Macam apa Febreze apa semua tu kan, depa duk sembok tu kan, supaya kita tak payah lagi dah nak basuh. Yang tu pun boleh menghilangkan bau, sebab bau tu datang daripada kuman, menggunakan larutan daripada perak. Jadi perak ni, tuan-tuan, kalau tuan-tuan buka kitab-kitab perubatan Melayu, kitab-kitab perubatan Arab, ada menceritakan khasiat-khasiat dia. Jadi orang-orang Melayu dulu cukup suka memakai cincin perak. Jadi kalau apa ni, pandai-pandai berubat, tuan-tuan, mesti cincin penuh. Geng-geng yang pandai berubat ni, cincin penuh. Pasal dia apa, melawan penyakit.
Batu ada khasiat dia, dia punya pengikat silver tu pun ada khasiat dia juga. Dan atas sebab itu jugalah Nabi SAW gemar menggunakan silver, menggunakan perak tu dalam banyak benda-benda yang Nabi pakai. Baju Nabi, baju besi Nabi tu pun ada dia punya perak dia. Topi besi Nabi pun ada perak dia. Cincin Nabi pun ada perak dia, dan Nabi punya pedang pun ada dia punya perak dia. Kerana sering memegang perak ni akan membunuh kuman dekat kita punya kulit. Jadi di beberapa buah negara saya tengok depa punya hand sanitizer, tuan-tuan, kita pakai alkohol kan? Kita pakai alkohol. Di beberapa buah negara saya tengok depa pakai larutan perak. Larutan perak tu depa semok-semok kat tangan. Cuci tangan betul saja. Kan, pakai larutan perak. Baik. Jadi memakai perak itu adalah sunnah Nabi SAW. Kalau mah tak boleh. Mah tak boleh. Mah ni dia Allah cipta khusus untuk orang perempuan. Jadi memakai emas, kalau mengikut ustaz saya lah, ustaz saya bagi tahu dia mengubah hormon lelaki. Mengubah hormon lelaki. Jadi orang lelaki yang pakai emas, dia akan bersifat kewanitaan. Dan orang perempuan yang memakai emas akan lebih menambah kewanitaan dia. Jadi kalau ada anak-anak perempuan yang jenis kasak-kasak tu, beli emas kat dia. Bagi dia pakai. Bagi dia pakai ikhtiar. Ikhtiar tengok kan, untuk mengubah balik hormon-hormon dia supaya sifat kewanitaan dia naik balik. Tapi orang-orang lelaki dilarang. Ulama-ulama dulu kata kerana akan memberi kesan kepada sifat rijal dia, sifat kejantanan dia. Akan merosakkan sifat kejantanan dia. Dan ada juga yang kata akan melahirkan anak-anak yang dua alam. Bahasa lembut dia dua alam. Keluar anak jadi lembut dan sebagainya, kerana hormon telah jadi tidak stabil dalam badan lelaki tersebut. Kerana memakai emas dan juga satu lagi sutra. Sebab tu dua benda ni dilarang dalam Islam bagi lelaki pakai. Yang ni kajian ulama-ulama terdahulu. Kalau tuan-tuan nak tahu saintifik punya, kena pergi tanya dekat orang-orang saintifik, suruh mereka buat kajian, tengok betul ke tak betul. Sebab orang dulu-dulu kata macam tu. Dalam kitab-kitab, bukan petua-petua sembang-sembang tak. Dalam kitab-kitab bagi tahu lagu tu. Baik. Dan batu Habsyi ni dia ada beberapa makna. Yang pertama sekali, batu tersebut daripada Habsyah. Habsyah tu sekarang ni Ethiopia, sebelah dengan Somalia, dekat Afrika sana. Sebab dulu situ adalah tempat perdagangan yang pesat. Sebab ada kerajaan Habsyi dekat situ. Kerajaan Najasyi, kerajaan Rom, Farsi dan juga Habsyah. Kerajaan yang cukup, orang kata, maju. Jadi banyak barang-barang daripada sana masuk ke Mekah dan Madinah untuk didagangkan. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, batu tersebut berwarna hitam, maka dinamakan batu Habsyi. Sebab Habsyi ni Afrika, tanah orang kulit hitam, tanah orang negro. Jadi apabila sebut Habsyi di zaman Nabi, ianya sinonim dengan hitam. Kalau sebut Habsyi je, maksud dia hitam. Jadi bila sebut batu Habsyi, maksudnya batu hitam. Padahal batu tu bukan daripada Habsyah. Batu tu daripada Arab juga. Tetapi batu tu warna hitam. Mereka memberi gelaran batu Habsyi. Jadi ada dua pendapat. Sebab Nabi punya cincin tu memang batu dia warna hitam. Memang batu dia warna hitam. Cuma mereka khilaf, batu tu daripada Arab ke daripada Habsyah. Sebab dalam hadis sebut batu Habsyi. Adakah dia sebut batu Habsyi kerana warnanya hitam, ataupun memang batu tu daripada Habsyah? Jadi ada dua pendapat di situ. Hadatsana Qutaibah hadatsana Abu Awanah an Abi Bishrin an Nafi' an Ibni Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddah fakana yakhtimu bihi wa la yalbasuhu. Ibnu Umar radhiyallahu menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat cincin daripada perak. Baginda menggunakannya sebagai cop rasmi, sebagai bahan, sebagai barang untuk mengecop sahaja, bukan untuk dipakai sebagai perhiasan. Ni yang saya cerita tadi. Wala yalbasuhu. Nabi SAW tidak menggunakan ia sebagai perhiasan pakai saja.
Jadi kalau seseorang dia pakai cincin penuh di jari, kita tanya apa sebab pakai cincin banyak? Dia kata sunnah. Itu salah. Itu salah. Itu fahaman yang salah. Bukan perbuatan tu salah. Perbuatan tu tidak salah. Nak pakai cincin banyak mana, biar pergi kat dia lah. Tapi kalau dia kata itu sunnah, itu tidak boleh. Kerana Nabi mempunyai cincin untuk mengecop surat sahaja selepas habis simpan. Jadi rata-rata ulama, guru-guru kami, semuanya mempunyai cincin, tapi mereka simpan dalam bekas. Ada di dalam bilik mereka. Mereka sendiri mereka tak pakai. Saya pun tak pakai. Tapi cincin tu ada. Simpan dalam bekas kerana niat untuk mengikut sunnah. Nabi SAW mempunyai cincin yang disimpan dalam rumah dalam satu kotak yang khas. Maka kita pun buat kotak yang khas, simpan cincin dalam tu, niat untuk ikut sunnah Nabi. Bukan untuk dipakai, untuk disimpan sahaja. Dan Nabi dulu, Nabi ni ketua politik, ketua kerajaan. Jadi Nabi pakai untuk cok surat. Kita nak cok apa kan? Kita tak nak cok apa, kita simpan je lah. Nah, macam tu cerita dia. Hadatsana Mahmud ibn Ghailan qala hadatsana Hafsun ibn Umar bin Ubaid huwa Tanafisiy qala hadatsana Zuhairun Abu Khaythamah an Humaid an Anas ibn Malik qala kana khatamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min fiddah fassuhu minhu. Anas bin Malik menyatakan cincin Rasulullah SAW dibuat daripada perak dan bahagian yang tertera nama tuannya adalah daripada cincin tersebut. Baik, had ni lain sikit dengan hadis yang pertama. Hadis pertama kata, mula-mula cincin Nabi ni diikat dengan perak, kemudian ada batu di atas. Batu tu pula dileperkan dan diukir Muhammad Rasulullah dan dijadikan cok mohor. Tapi hadis yang 89 ni tuan-tuan, dia kata semuanya perak. Semuanya perak, bahagian atas diukir nama Muhammad Rasulullah tu dan dijadikan cok mohor. Tak ada batu, perak semua. Cuma di atas tu dilepiakkan dan diukir nama. Jadi mana satu yang betul? Dan kalau saya baca dalam syarah kepada hadis ini, ulama-ulama bagi tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mempunyai satu cincin, tetapi mempunyai lebih daripada satu cincin. Ada cincin yang mempunyai diikat dengan batu, ada cincin yang tidak diikat dengan batu. Itulah yang dibahaskan oleh para ulama dalam kitab mereka, dalam orang kata nak menyelesaikan pertembungan antara dua hadis ni. Jadi ulama bagi tahu cincin Nabi bukan satu. Cincin Nabi ada lebih daripada satu. Sama macam serban, sama macam Nabi punya baju besi. Baju besi Nabi sampai 8 tak silap saya. Pedang Nabi sampai 11 tak silap saya. Jadi cincin ada lebih daripada satu juga. Tetapi design dia semua sama. Muhammad di bawah, Rasul di tengah, Allah di atas. Hadatsana Ishaq ibn Mansur qala hadatsana Muaz ibn Hisham qala hadatsani Abi an Qatadah an Anas ibn Malik qala lamma arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaktuba ila al-ajam qila lahu innal ajam la yaqbalun illa kitaban alaihi khatim fastana'a khataman faka'anni anzuru ila bayadihi fi kaffihi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan ketika Rasulullah SAW hendak mengirim surat ke negara Ajam. Ajam ni maksud dia bisu. Ajmun maksud dia bisu. Jadi bila disebut negara Ajam, negara yang bukan berbahasa Arab. Sebab bila kita bercakap dengan orang yang bukan bahasa kita, serupa macam cakap dengan orang bisu. Orang Arab cakap kita masmuk, kita macam orang bisu. Kan? Kita pun kalau cakap Melayu dengan dia tak reti nak jawab, kita kata dia ni bisu kot. Jadi orang dulu, orang Arab ni, depa ni pemikiran depa ni tak terbuka. Depa tak tahu di tempat lain ada manusia lain. Depa dok kira depa ya. Depa rasa satu dunia cakap Arab. Kan? Ustaz saya kata di China pun sama, China. Di China sana, depa pun sama. Depa tak tahu ada orang lain wujud. Saja depa buat lawak, tahu je. Dia buat lawak. Sebab pergi mana pun depa cakap Cina dengan kita. Serupa macam kita pandai cakap Cina. Kan? Jadi sebenarnya wujud lagi bahasa-bahasa yang lain. Jadi orang Arab ni depa duk ingat semua orang pandai cakap Arab. Bila orang bukan Arab datang cakap dengan dia jadi macam tak boleh nak jawab, maka depa kata ajam. Dan lekat perkataan tu sampai ke hari ini. Negara-negara bukan Arab disebut negara ajam. Kita ni ajam, orang bisu. Kita ni orang bisu. Jadi Anas bin Malik bagi tahu ketika Nabi nak menghantar surat ke negara Ajam, negara Habsyah cakap Arab, di Rom, di Farsi, dan juga di sekeliling tu depa cakap bahasa-bahasa Latin,
cakap bahasa Farsi. Jadi mereka ni orang-orang ajam. Maka Nabi nak hantar surat ke sana. Dikatakan kepada baginda bahawa negara-negara ajam ini tidak menerima surat-surat melainkan surat yang ada cop rasmi, yang ada cop mohor. Macam kita lah hantar surat kena ada surat rasmi. Kalau kita duk buat surat layang tu, hantar pergi kat JKR, mereka tak layan kan. Hantar pergi kat pejabat adun, mana nak layan. Dia kena hantar ada letterhead kan, ada surat rasmi kepada siapa daripada yang berhormat apa semua. Hak tu barulah mereka akan baca. Baru baca, belum lulus lagi. Hak ni kalau hantar surat layang tu baca pun tak mau. Kan? Hantar surat layang kan, tulis nama rahsia kan. Apa semua. Yang tu tak boleh. Jadi Nabi SAW pun menempah sebentuk cincin untuk dijadikan cop. Bermakna tuan-tuan, sebelum tu Nabi tak pakai cincin pun. Nabi tidak pun memiliki cincin. Tetapi kerana nak cop surat punya pasal, maka Nabi SAW pun memerintahkan tukang untuk buat cincin kepada Nabi SAW. Baginda pun membuat sebentuk cincin, maka aku dapat mengingati, dapat melihat warna putih cincin itu di tapak tangan baginda. Putih itu ialah putih silver, sebab dia berkilat. Dia berkilat. Jadi bila letak di atas tapak tangan Nabi itu, kena matahari, dia bersinar. Jadi dia kata dia masih ingat lagi. Bermakna Nabi SAW menggunakan silver, tidak menggunakan emas. Baik. Hadatsana Mahmud, satu lagi. Hadatsana Muhammad ibnu Yahya qala hadatsana Muhammad ibnu Abdullah al-Ansari qala hadatsani abi an Thumamah an Anas ibn Malik qala kana naqshu khatami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammadun satrun wa rasulun satrun wallahu satrun. Anas bin Malik radhiyallahu menyatakan tulisan ataupun ukiran yang ada pada cincin Rasulullah ialah perkataan Muhammad satu baris, perkataan Rasul satu baris, dan perkataan Allah satu baris. Yang tu yang saya cerita itu. Yang saya cerita tadi pun cerita juga. Baik. Ada lagi berbaki 1 2 3 lagi hadis. Tak apalah, kita tutup dulu lah. Nanti kita sambung lain. Dia semakin kurang kuliah ni, semakin galak kita nak cakap. Dia ambil masa sikit, minta maaf. Lama dah ni cuti. Berapa minggu dah? Berminggu-minggu dah tu. Dah sekali dapat mic ni kita nak pulun cukup. Dia ambil masa sikit, 9 suku dah pun, minta maaf banyak lah. Baik, jadi kita tangguh majlis kita kalau ikut nak habis tadi ni. Lagi 3 hadis tapi tak apalah. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah wal subhanallah bihamdi subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq